Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang ketiga yang akan membentangkan di bawah tajuk kaedah kuliah yang ketiga. Baik, terutama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ustazah kami, iaitu Ustazah Ainul Nadia binti Zabidi di bawah subjek Qawaid Fiqhiyah SYI 6043. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan diri saya, iaitu nama diberi Nur Hanis binti Sa'ari, nombor menteri I191037792. Baik, kita pergi kepada poin yang kepada tajuk yang kami, iaitu kaedah kuliah yang ketiga, iaitu mengutamakan orang lain dalam ibadah makruh selain ibadah disunatkan. Dalam bahasa Arabnya adalah al-isaru bil qarbi makruhu wa fi ghairiha mahbub. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pengertian. Pengertian di sini al-izhar ialah bermaksud mendahulukan orang lain berbanding dirinya sendiri. Al-hub pula bermaksud apa sahaja yang dibalas dengan pahala apabila dilakukan ataupun diamalkan perkara tersebut. Okey. Di sini apabila kita sebut kita hidup dalam bermasyarakat, kita hendaklah dituntut untuk melakukan kebaikan ataupun membantu orang yang memerlukan pertolongan, sama ada dalam bentuk ibadah ataupun material. Okey, seterusnya saya bagi kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan menceritakan tentang huraian kaedah dan juga sumber asal kaedah. Okay, nama diberi Syahidah Fatihah binti Badri Syam, nombor menteri I191036776. Okay. Kita lihat, kaedah ni dia berasal daripada kata-kata Imam Al-Syafi'i. Oleh itu, berdasarkan kaedah tersebut, dalam setiap urusan dan perkara yang berkaitan dengan ibadat, ia tidak boleh mendahulukan orang lain, sedangkan dirinya diakhirkan atau diketepikan. Kita lihat pula, Syekh Izz-al-Din bin Abdul Al-Salam berkata, tidak ada konsep mengutamakan orang lain dalam amalan taqarrub, iaitu dalam amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana konsep pensyariatan ibadat itu adalah untuk membesarkan serta mengagungkan Allah SWT dan juga berlumba-lumba dalam melakukan amal ibadat kebajikan. Maka apabila seseorang itu mendahulukan orang lain, sudah tentu ia bercanggah dengan konsep tersebut. Ini kerana semua manusia dijadikan supaya mengabdikan diri kepada Allah SWT. Kita lihat ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Okay. Sebaliknya, dalam perkara dan urusan yang tidak berkaitan dengan ibadat atau selain ibadat, seperti urusan keduniaan dan kehidupan seharian serta aktiviti sosial, di mana mengutamakan orang lain daripada dirinya merupakan sifat yang terpuji dan digalakkan dalam syariat. Okay, kalau ia tidak melibatkan hal-hal ibadat, ia sangat digalakkan untuk mendahulukan orang lain. Tapi kalau dia melibatkan ibadat, dia tidak digalakkan. Contohnya, dalam kehidupan seharian kita kan, dalam aktiviti sosial, kita mendahulukan orang lain daripada dirinya untuk menerima habuan zakat. Okey, kita lihat pula kepada sumber asal kaedah. Asal kaedah dia berdasarkan daripada dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah, antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusahum walau kana bihim khassasah." Yang bermaksud, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat.
kita lihat pula kepada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. La yazalu qaumun yata'akharu an safi awwal hatta yuakhirahum Allahu fin nar. Maksudnya sesuatu kaum itu tidak henti-henti, yakni sentiasa mengakhirkan dirinya daripada menyertai saf, iaitu barisan pertama ketika sembahyang, sehinggalah Allah akan mengakhirkan mereka ke dalam neraka. Okey. Ini melibatkan ibadat. Bila melibatkan ibadat, kita perlu mendahulukan diri kita. Perlu mengutamakan diri kita dahulu sebelum kita mengutamakan orang lain. Kecuali kalau dalam skop bukan ibadat, contoh dalam kehidupan seharian kita, dalam aktiviti sosial, ia sangat digalakkan untuk mendahulukan orang lain. Saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Mailtatul Akmar binti Marzuki, nombor matrik I19103677. Saya akan meneruskan tajuk saya berkaitan dengan klasifikasi mengutamakan orang lain. Di sini saya telah kemukakan 3 hukum berkaitan dengan klasifikasi mengutamakan orang lain. Jadi mari kita lihat contoh ataupun hukum yang pertama, iaitu berkenaan dengan haram. Haram apabila seseorang itu mengutamakan orang lain apabila menyebabkan dirinya tertinggal dengan perkara wajib dan perkara yang diwajibkan. Contohnya, seseorang itu mendapati bahawa sepasang pakaian untuk menutup aurat bagi mendirikan solat. Pada waktu yang sama, waktu solat hampir habis, hampir tamat, dan dia pun memberikan pakaian tersebut kepada orang lain. Sedangkan dirinya tidak sempat untuk menunaikan solat tersebut. Jadi di sini dia boleh jadi haramlah perbuatan tersebut. Yang kedua adalah makruh. Okey, makruh kerana apa? Kerana seseorang itu dia mendahulukan orang lain dalam amalan sunat, sedangkan dirinya tidak dapat melakukan perkara sunat sehinggakan dia terpaksa melakukan perkara makruh. Di sini saya telah sertakan 2 contoh. Yang pertama adalah melakukan perkara sunat, yang mana dia memberi ruang kepada orang lain mendapatkan bahagian saf yang pertama, sedangkan dirinya berada di saf yang ke belakang. Contoh yang kedua adalah melakukan perkara makruh, di mana dia memberi ruang kepada orang lain berwuduk atau bersuci dengan air yang bukan musyammas, sedangkan dirinya menggunakan air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang terdedah atau terpancar di cahaya matahari di dalam bekas selain emas dan perak. Jadi kita tak tahu kan sama ada air musyammas tu bersih ataupun tidak, kerana ia terdedah dan boleh je apa-apa benda masuk kat dalam air itu kan, berbanding dengan air yang bersuci lah. Okey, apa yang ketiga adalah khilaf aula, iaitu ia menyalahi keutamaan, yang mana seseorang itu dia melakukan perkara atau urusan yang tidak ada tegahan dan larangan secara khusus, iaitu larangan yang tidak berat lah kan. Contohnya Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam menunaikan salat duha dan qiyamul lail, tetapi ada orang yang tidak melakukan salat duha dan qiyamul lail tersebut. Jadi dia berdosa ke? Tak, dia tak berdosa. Dan hukumnya tidak haram dan tidak makruh. Kerana apa? Kerana perkara sunat ni boleh je siapa-siapa melakukannya kan. Kalau seseorang itu dia melakukan perkara sunat, jadi dia dapatlah pahala sunat tu berbanding dengan orang yang tidak melakukan perkara sunat tersebut. Jadi di sini dia dinamakan khilaf aula, bukannya hukum haram ataupun makruh. Saya boleh bagi contoh yang lain berkenaan dengan apakah boleh kita mendengar muzik apabila kita study ataupun melakukan perkara yang bermanfaat kan. Hukumnya harus boleh, tetapi ia menyalahi keutamaan. Dia ada khilaf aula di situ.
Kerana seeloknya sebagai Muslim kita haruslah mendengarkan bacaan zikir, selawat atau pembacaan ayat Quran berbanding dengan mendengar muzik. Itu sahaja. Okey, seterusnya kita masuk bahagian yang baru berkaitan dengan hukum furuk. Di sini saya telah berikan 3 contoh hukum furuk, iaitu seseorang tidak seharusnya memberikan air kepada orang lain jika ketika itu waktu solat telah pun masuk. Yang kedua adalah apabila seseorang yang hanya memiliki air yang secukupnya untuk dia berwuduk, kemudian dia dapati ada orang lain untuk berwuduk, maka tidak seharusnya dia memberikan air tersebut kepada orang lain. Sebagai contoh, waktu solat dah nak habis kan, jadi dia kena utamakan dirinya untuk menunaikan kewajipan yang sepatutnya berbanding dia memberikan air tersebut kepada orang lain. Yang ketiga adalah menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Muhazzab, bahawa seseorang itu tidak seharusnya berpindah dari tempat duduknya pada saf pertama serta mendahulukan orang lain untuk menggantikan tempatnya itu. Jadi bila kita dah duduk kat tempat kita, contohnya tempat saf pertama kan, makanya kita tak perlulah nak berdiri, nak bangun, semata-mata nak berada di saf yang belakang. Kerana apa? Saf pertama itu lebih tinggi pahalanya berbanding dengan saf yang belakang. Saf belakang pun dapat juga pahala, cumanya saf pertama itu lebih diutamakan. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembentangan kepada ahli rakan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salsabila binti Mat Sidik. Nombor materi is I19103702. Bahagian saya ialah pengecualian daripada kaedah. Kaedah apa? Kaedah kuliah yang ketiga, iaitu mengutamakan orang lain dalam hal ibadat yang makruh selain yang disunatkan. Seperti yang kita dapat faham daripada kawan pembentan saya sebelum saya, iaitu dia telah menjelaskan hukum furuk. Apa hukum furuk? Yang tercatat di dalam buku tersebut ada 4, iaitu yang pertama, ringkas daripada saya, ialah 1. Tidak mendahulukan orang lain dalam hal menutup aurat dan menduduki saf yang pertama di dalam solat. Yang kedua, tidak mendahulukan orang lain dalam mengambil air wuduk ketika waktu masuknya azan. Yang ketiga, seseorang yang memiliki air tidak seharusnya memberikan kepada orang lain untuk mengambil wuduk. Cukuplah air itu untuk dirinya sahaja untuk mengambil wuduk. Yang keempat, Imam Nawawi berpendapat bahawa menjelaskan dalam Syarah Al-Muhazzab, seseorang itu tidak seharusnya berpindah dari tempat duduknya yang di hadapan atau barisan hadapan serta memberi peluang kepada orang lain untuk menggantikan tempatnya itu. Baiklah, kita ke pengecualian daripada kaedah bahagian saya. Di antara hukum furuk yang terkecuali daripada kaedah ialah seseorang yang datang lewat untuk sembahyang berjemaah, tidak ada ruang kosong pada saf pertama, ia menarik seseorang supaya turun bersamanya selepas takbiratul ihram. Orang yang ditarik tersebut sunat turun untuk membantu biarpun menyebabkan ia berada pada saf yang kedua. Dalam masalah tersebut, ia tetap dikira mendapat pahala yang pertama. Masya Allah. Maksudnya, seseorang yang datang lewat ke masjid
ia melihat saf yang pertama penuh semua. Maka ia menarik si fulan tersebut ke saf yang kedua. Kita tekankannya si fulan ni. Macam apa? Kita tekankan si fulan yang ditarik. Macam mana dari segi pahala? Dari segi pahalanya pula, seperti kita tahu, apabila kita memenuhi saf yang pertama berjemaah pula, akan mendapat pahala yang banyak, dan itu merupakan suatu kewajipan sebenarnya memenuhi saf yang pertama. Tetapi dalam masalah seperti ini, si fulan yang ditarik tadi, pahalanya adalah seperti pahala orang yang menunaikan solat di saf yang pertama, walaupun ia berada di saf yang kedua. Jadi kita dapat faham sekiranya perkara seperti ini berlaku, maka ia tidak menjejaskan pahala ataupun tidak menjejaskan apa-apa. Intinya niat untuk membantu, orang tersebut memenuh saf. Maksudnya saf pertama tu penuh, saf yang kedua tu jarang. Maksudnya ia disunatkan, ia diperbolehkan menarik dari seseorang dari saf yang pertama ke saf yang kedua. Dan yang ditarik sunat untuk turun, disunatkan sunat untuk turun. Pahala tetap seperti dapat yang dia duduk di saf yang pertama. Pahala tidak terjejas langsung. Begitulah penerangan saya tentang pengecualian daripada kaedah. Alhamdulillah, sudah selesai pembentangan daripada saya. Saya harap pembentangan kali ini daripada kumpulan kami mengenai kaedah kuliah yang ketiga dapat memberi manfaat kepada antum semua tentang kaedah, iaitu mengutamakan orang lain dalam hal ibadat selain yang disunatkan. Okey, baik. Kesimpulan di sini, apa yang dapat saya sampaikan dalam ibadat ini, iaitu kita mestilah mendahulukan diri kita sendiri daripada orang lain, terutamanya bagi ibadat sunnah. Seterusnya adalah janganlah kita menjadi orang yang terakhir dalam melakukan ibadat. Okey, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.